Bab ke-21 memakai tabir ketika mandi dekat orang ramai. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aba Murrah, hamba bebasan Ummi Hani binti Abi Talib, beliau meriwayatkan kepada beberapa perawi di bawahnya bahawa dia telah mendengar Ummu Hani binti Abi Talib berkata, aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pembukaan Mekah. Aku dapati beliau sedang mandi dengan ditabiri Fatimah. Baginda bertanya, siapa itu? Aku menjawab, saya Ummu Hani. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Maimunah, katanya, aku menabiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mandi junub. Beliau membasuh kedua-dua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kirinya, lalu dibasuhnya kemaluannya dan apa-apa yang mengenainya. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu tangannya di dinding atau di tanah, kemudian berwudu sebagaimana wudunya untuk bersembahyang kecuali kakinya. Selepas melakukan semua yang tersebut tadi, barulah beliau meratakan air ke seluruh badannya, dan akhir sekali baginda berganjak lalu membasuh kedua kakinya. Abu Awanah dan Ibnu Fudail telah menjadi mutabi' kepadanya dalam menyebutkan, silap catat, menyebutkan lafaz aku menabiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-22, apabila wanita bermimpi bersetubuh. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ummi Salamah Ummul Mukminin, sesungguhnya dia bercerita, katanya, Ummu Sulaim, isteri Abu Talhah, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menyatakan kebenaran. Adakah seseorang wanita yang bermimpi bersetubuh itu perlu mandi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, kalau dia nampak air maninya. Bab ke-23, bab peluh orang yang berjunub. Dan sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa pernah Nabi SAW bertemu dengannya di salah satu jalan di Madinah ketika dia dalam keadaan berjunub. Kata Abu Hurairah, aku pun menyelinap keluar lalu pergi mandi. Setelah itu datang lagi. Maka Rasulullah SAW bertanya, kemana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Jawab Abu Hurairah, tadi aku dalam keadaan berjunub, dan aku tidak suka berada di dalam majlismu dalam keadaan tidak suci. Mendengar jawapan Abu Hurairah itu, Nabi SAW terus bersabda, subhanallah, sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. Bab ke-21, memakai tabir ketika mandi dekat orang ramai ataupun dekat orang. Sebelum pada ni minggu lepas kita telah bincang bab ke-20, iaitu bab mandi dengan bertelanjang seorang diri di tempat yang sunyi. Baru ni bab hari ni ada kaitannya dengan bab sebelum ni. Imam Bukhari nak menjelaskan di sini, iaitu kalau sebelum ni kita sudah tahu, iaitu dalam keadaan kita mandi seorang diri di tempat yang sunyi, tidak ada orang yang dapat melihat kita ataupun tidak ada orang yang tengok kita,
maka kita boleh mandi dengan bertelanjang pun boleh. Itu adalah harus. Dan keharusan itu Imam Bukhari buktikan dengan amalan dua orang Nabi. Yang pertamanya ialah Nabi Musa, dan yang kedua ialah Nabi Ayub. Di mana mereka berdua ni, kedua-duanya mandi pernah mandi dengan bertelanjang di tempat tak ada orang. Sekarang ni Imam Bukhari nak cerita pula lagu mana kalau tempat orang ada, tempat orang lalu lalang, tempat orang boleh nampak kita. Ni bab ni pula. Dia buat bab ni, ada kaitannya dengan bab sebelum ni. Tidaklah pula kata boleh mandi bertelanjang tu dalam semua keadaan, di semua tempat. Tidak. Dengan sebab itu baru ni pun kalau kita baca molek, dia sebut wahdahu, mandi dengan bertelanjang seorang diri, fil khalwah, di tempat sunyi. Di situ pun jelas dah kena kira, tapi dia nak suruh jelas lagi, jangan kita keliru dalam perkara ni. Kita bila mandi dekat orang, di hadapan orang. Jadi inda dalam bahasa Arab maksudnya dekat, depan orang ke ataupun dekat orang. Kira-kiranya orang boleh nampak lah, orang boleh nampak. Maka kita kena pakai tabir. Pakai tabir. Bila kita pakai tabir, kita bolehlah di sebalik tabir itu bertelanjang pun. Boleh di sebalik tabir itu bertelanjang, boleh juga, asalkan orang tak nampak. Dekat pun dia tak nampak, boleh. Kalau kita di samping pakai tabir tu, kita pakai kain sahih pula, kita kata itu lagi molek, lagi molek. Tapi kalau tak pakai kain sahih pun, sudah ada tabir itu pun sudah memadai. Sudah ada tabir itu pun sudah memadai. Apalagi kalau dinding batu, dinding kayu, dengan pintunya ada, boleh kunci, lagilah boleh. Untuk mandi telanjang tu lagilah boleh. Itu dia nak cerita. Telanjang juga, tapi telanjang di balik tabir. Hak sebelum pada ni telanjang terus, tak ada tabir-tabir, tak apa. Hak ni telanjang boleh juga, tapi di balik tabir. Kalau berdekatan ataupun ada orang bersama kita tu, ataupun tempat orang lalu-lalu, kita kena pakai tabir. Tak boleh kita mandi depan orang dalam keadaan bertelanjang. Tak boleh, itu haram, dosa. Tapi ada juga setengah-setengah tempat ni pelik juga dalam dunia ni. Dia mandi ramai-ramai telanjang. Ada juga. Ni orang yang pernah melihat sendiri ni cerita kepada saya ni, di Indonesia. Dia pernah pergi tempat pengajian agama lah. Dia telanjang mandi ramai-ramai, biasa je. Tak kena tu. Tak betul tu. Terutama kalau kata tempat ngaji agama, bukan dia tu. Tak kena tu. Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu pakai dinding ni yang penting untuk orang. Untuk orang. Untuk kita tak apa. Macam sekarang ni setengah-setengah cermin tu kan, kita daripada dalam ni kita nampak orang, tapi daripada luar kan tak nampak kita. Nampak orang tu tak apa, kita nampak dia. Dia tu tak boleh nampak kita yang bertelanjang ni. Itu maksudnya. Dia tak boleh nampak kita. Supaya kalau orang buta, dia tak nampak kita. Dia buta, memang tak nampak sikit abuk dah, kita kata. Tak apa. Yang naknya orang tak nampak. Itu je. Kita nampak orang tak apa. Tapi hak moleknya kena pakailah. Kalau tidak pun tabir, tudung, gitu hak moleknya. Ni dekat orang. Orang tu tak kira. Orang lelaki, orang perempuan, orang tua, semualah. Kecuali adalah, iaitu seperti sebelum pada ni kita sudah jumpa dah, dengan isteri tak apa. Dengan isteri tak apa. Ada pun orang lain ni,
Kalau tidak ada tabir, ni tabir, kena ada juga tabir tudung tu. Gapo dia pakai kaisah pakai kaisah. Itu pun tabir juga. Maksud asalnya nak menutup aurat daripada pandangan orang ataupun orang nampak. Tu je maksud. Bila kita pakai kaisah, maka tak apa, orang boleh tengok bahagian tubuh kita yang bukan aurat, boleh tengok. Tidak berdosa kalau dia tengok pun. Cumanya tak molek apa-apa duk tengok-tengok gitu kan. Orang duk tengah mandi, walaupun kita kata pakai sah, kalau orang lelaki lah. Kalau orang lelaki antara pusat dengan lutut. Kalau perempuan pun sebenarnya kalau mengikut mazhab Syafi'i antara pusat dengan lutut juga sama dia. Kalau orang lelaki tak boleh lah. Yang ni kalau dia orang kita panggil tempat kita di kembar kata, mandi dia pakai kembar gitu, boleh dah. Tak apa dah, sama dia kalau sama perempuan. Lepas tu kepala nampak terdedah, itu tidak dikira aurat. Kalau mandi, untuk mandi. Kalau sama-sama perempuan. Tapi kalau perempuan ada lelaki, tak boleh lah. Tak boleh lah. Gitu. Dia kena kok mana-mana pun tutup aurat. Cumanya hak lebih molek bagi perempuan semua pun terima gitu. Walaupun dia kata hak asalnya aurat itu kalau sesama perempuan, iaitu antara pusat dengan lutut, tapi hak moleknya tutuplah juga kita kata buah dada tu. Hak kita kata kembar tu, itu paling molek lah. Molek dah tu. Tak apa dah. Tapi kalau tidak kembar gitu katakanlah, sama perempuan, dia kena tabir juga. Kalau dia telanjang pun tak apa, dia balik tabir tu. Tu nak cerita sini. Kalau dia telanjang pun tak apa. Saat ni kita cerita tadi, kalau tak ada tabir, sama-sama dia setara tu. Kalau dengan perempuan orang kafir, berbeza pula hukumnya. Kita tidak boleh dengan orang kafir mengikut kebanyakan ulama serupa dengan orang-orang Islam walaupun sama perempuan. Setengah-setengah ulama mengatakan orang kafir pun serupa juga, asalkan sama-sama perempuan. Lagu itulah dia boleh, kita kata kemar tu sudah cukup dah. Kemar sudah cukup dah. Hak dia tak sahnya bukan kerana haram tu, tengok tu dah. Dia takut kalau orang kafir tidak amanah, dia boleh cerita kepada orang lain, kepada sama-sama kafir dia. Hak lelaki pula menggambarkan tubuh orang perempuan Islam, sehingga boleh dibayangkan, kita kata hak tu dia tak sahnya. Bukan kerana tengok tu sendiri, tidak. Itu ada dua pendapat lah. Kalau masalah perempuan kafir, hak moleknya jagalah. Kalau kerana takut orang tahu, maka perempuan Islam pun ada kemungkinan juga dia pergi royak pada orang lain, hak lelaki. Maka sebab yang sama tu ada di situ. Bila sebab yang sama ada, hak moleknya kena jagalah. Kena jagalah. Cuma dalam Islam ni dia mengambil kira takut jadi menyusah, takut jadi membebankan orang. Sebab bukan dalam semua keadaan kita boleh dimandi dalam keadaan tertutup begitu. Lagu mana dengan hak mandi sungai, ada juga keadaan mendesak begitu, susah air tak ada, ataupun rumah dia tu kekurangan lah, tak ada bilik air, kalau kita kata mandi ramai-ramai. Kalau tak boleh tengok, tak ada peraturan tadi, jadi susah. Susah tu tak sih lah dalam Islam. Walau bagaimanapun, hak lebih baik adalah menutup lah. Ada tabir, pakai kaisah pula, itulah yang lebih molek kalau di tempat yang terdedah. Mana kita kata tabir bukannya jatuh tabir tu dah. Kalau dia berangin kuat, kita kena buat juga andaian tu. Lelaki ke perempuan ke sama juga, sebab tabir. Kalau pintu pun boleh jadi terbuka, kalau ke mana-mana pun. Kalau tabir tu lagilah. Dengan sebab itu adalah lebih baik, selain daripada seseorang itu pakai tabir, dia juga pakai kaisah. Itulah masalah
kalau dekat orang. Kalau di setengah-setengah tempat tu tak ada. Ada orang yang pernah duduk dalam penjara, dia royak saya lah, dia royak pengalaman dia. Penjara Singapura, bukan penjara kita, tapi boleh jadi sama juga mana-mana pun. Setengah-setengah keadaan begitu. Dia satu bilik, dia duduk 2 orang. Lepas tu jamban apa situ dalam bilik tu kena kurung. Tak ada tabir, tak ada gap. Kalau nak buang air, gitulah, kena pakat lah. Jangan tengok setengah-setengah bilik tu bukan 2, lebih lagi daripada tu. Ada dalam keadaan tu lagu mana? Keadaan tu, aurat tu kena jaga dengan hak tidak mandi ataupun hak tidak buang air tu, dia jangan tengok. Ghaddul basar orang panggil. Ghaddul basar, mengalihkan pandangan. Jangan tengok. Sudah buat janjilah, pakatlah, kita kata. Bila dia nak buang air, kita palinglah ke lain. Bila kita nak buang air, dia palinglah ke lain. Tengok tak boleh ke mana-mana pun. Itu caranya. Tapi tidaklah kata bila tak boleh tabir ni, kita tak boleh buang air, kau tak boleh mandi, kau ke mana-mana. Tak. Masih ada lagi jalannya, iaitu kalau dekat orang tu jangan tengoklah, palinglah ke lain. Itu caranya. Itu hukum juga, termasuk dalam hukum luas. Siapa kalau tak ada tabir sepuas ni pun, pada hakikatnya ada tabir juga, tak nampak juga apabila kita tak tengok lah. Tak tengok jadi sepuas tabir lah juga. Tak nampak. Itulah hak kena dilakukan. Itu berhubung dengan tajuk. Dalam tajuk ni ada nota dia 207. 207. Bab sebelum ini itu serupa tadilah sudah dibincangkan. Mana bunyi ni? Sudah disebutkan tadi dah. Kau jadi 208. Nota 208. Nota 208. Nabi SAW ni bunyi ke? Nota 208. Ceritanya pada pembukaan Mekah, Nabi SAW mandi anak dia Fatimah, pasal tabir ataupun penggailah kain untuk menabiri dia. Tadi ni sepatutnya. Lepas tu Ummu Hanik pergi. Bila Ummu Hanik pergi, Nabi SAW bunyilah macam seseorang mari. Dia pun tanya, siapa tu? Ummu Hanik kata, ini riwayat Ummu Hanik. Riwayat Ummu Hanik, dia kata saya Ummu Hanik katanya. Asalnya kena pergi ngejah tempat ibu dia. Saya Ummu Hanik katanya. Ini dalam nota 208. Antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini ialah kewajiban menutup aurat ketika mandi di hadapan orang. Memakai tabir selain memakai kain yang menutup aurat ketika mandi di hadapan orang adalah terlebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak harus seseorang mendedahkan auratnya kepada sesiapa pun tanpa ada keperluan.
Demikian juga tidak harus dia melihat orang lain tanpa sebarang keperluan, aurat orang lain tanpa sebarang keperluan. Ketiga, dalam keadaan menutup aurat, seseorang boleh mandi di hadapan mahramnya. Di hadapan mahramnya, dalam keadaan pakai menutup aurat, boleh mandi di hadapan mahramnya. Yang ni kalau perempuan, mahramnya itu perempuan, boleh adik-beradik, kau mak, kau kakak, kau anak saudara, kau haram nikah dengan dia tu. Asalkan dia tutup saja aurat dia, boleh dah. Begitu juga sebaliknya, kalau hak perempuan tu mandi dengan mahram dia tengok, kalau dia sudah tutup aurat hak asas tu, boleh dah, tak apa. Tidak kata tak boleh tengok langsung adik-beradik, tidak. Tidak gitu, pak saudara, tidak perlu lari suku dah, tidak lagi tu. Kalau sudah tutup aurat hak asas tadi, lepas tu tak apa dah, mandi depan mahramnya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang keempat, para ulama sepakat mengatakan harus bagi suami melihat aurat isterinya. Itu sepakat dah. Demikian juga sebaliknya. Keharusan ini adalah berdasarkan kepada hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, jagalah kemaluanmu kecuali terhadap isteri atau hamba sahaya perempuanmu. Ni kena jagalah. Orang lain, adapun isteri dan hamba sahaya tu tak ada sekarang ni. Ketika ada dulu, aurat tu maksudnya aurat yang pentinglah, aurat utama, iaitu bahagian kubul dan dubur, orang panggil. Hak tu aurat utama. Hak tu dengan isteri, dengan suami tak apa. Adapun tutup antara pusat dengan lutut tu, hak tu orang lain, hak mahram lain. Hak mahram lain. Setakat tu tak apa dah. Hak ni, kalau katakanlah dia mandi telanjang, nampak, tak, tidak dosa. Sama ada isteri atau suami, tidak dosa. Katakanlah dia buat lagu tu pun tidak berdosa kalau masalah mandi ni. Masalah mandi. Sebab apa? Sebab Allah membenarkan suami isteri ni lebih lagi daripada tu. Lebih lagi daripada tu. Bila dia benarkan lebih lagi daripada tu, maka hak lainnya daripada tu adalah diharuskan, boleh. Gitulah. Diharuskan. Ini cerita ni, Ummu Hani kata, aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Fath. Fath ini maksudnya Fath Makkah. Fath Makkah berlaku pada tahun yang ke-8. Pada tahun yang ke-8 Hijrah. Mekah tu dikuasai, ditakluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 8 tahun daripada permulaan hijrah tu sampai kepada tahun yang ke-8 duduk di Madinah. Mekah tu masih lagi dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada tahun yang ke-8 Nabi SAW menguasai Mekah tu. Lepas pada tu dia isytihar, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan Mekah ni, tak ada dah hijrah. Habis kat tu jelah cerita hijrah ni. Pahala hijrah kau gapo kau tak ada untuk orang pada masa tu lah. Ada pihak kemudian ni, kalau dia ada hal, ada masalah di negeri dia, dia nak hijrah lain, itu ada. Tapi pahala serupa hak diperolehi oleh sahabat-sahabat muhajirin itu tak ada dah. Dan hijrah ke Madinah tu tak ada dah. Ni pada tahun pembukaan Mekah. Pada tahun pembukaan Mekah ini jugalah Ummu Hani baru memeluk agama Islam. Kita perkenalan sikit dengan Ummu Hani ni. Siapa Ummu Hani? Ummu Hani ialah kakak kepada Sayyidina Ali. Yang ni Sayyidina Ali tu sepupu dengan Nabi. Ummu Hani ni pun sepupu lah. Bila sepupu ni tidak mahram,
boleh menikah dah. Pada tahun pembukaan Mekah ni cerita dia. Sebelum pada tu cerita dia ni tak ada. Sebab apa? Sebab dia tidak Islam lagi. Sebelum daripada ni ada. Lepas pada ni baru ada cerita. Misalnya dalam hadis ni dia sebut, gitulah cerita ni. Kira-kiranya Nabi SAW pergi ke rumah dia tu mandi tu. Pergi ke rumah dia. Ataupun setengah ulama kata tidak, di tempat yang lain. Tetapi kerana sesuatu keperluan, dia pergi nak berjumpa dengan Nabi SAW. Dia pergi. Apa yang dia pergi tu, kalau kita kata tidak di rumah dia, kalau rumah dia tak apalah dia pergi. Tapi pergi kalau di rumah dia pun, kalau sudah tahu orang duduk mandi, apa yang pergi juga. Ada benda penting lah tu kira-kiranya. Ada benda penting lah tu. Gapo antara benda pentingnya? Iaitu dia kalau boleh nak suruh Nabi SAW maafkan suami dia yang bernama Hubairah, musuh ketat Nabi SAW. Jangan dihukum lah. Minta dilepaskan, dibebaskan dia. Dia nak minta tu. Tapi sia-sia saja usaha dia tu. Sebab suami dia tu tak sahih Islam. Bukan sekadar tak sahih Islam saja, dia tu benci kepada Nabi SAW. Setelah sekian ramai dah pada tahun itu, bila Nabi SAW menguasai Mekah tu, ramai masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam pun dia tak ada dah nak memusuh, tak ada dah lah. Bahkan bila Nabi SAW ampunkan, maafkan itu, semuanya suka lah, puas hati lah, tak apa dah lah. Gitu. Tapi Hubairah ni tidak. Berbeza dia daripada orang-orang lain kerana dia cabut lari. Boleh jadi dia berasa dia tidak akan terlepas daripada hukuman Nabi, seperti ada seorang dua yang lain yang tidak terlepas sebab teruk sangat kesalahan dia tu. Dia lari pergi ke Najran. Selepas pergi ke Najran itu, dia lari pula pergi ke Rom, dan di sana dia masuk agama Kristian. Tu ceritanya Hubairah ni. Yang kita sebut ini, Ummu Hani ni, nak berkenalan sedikit sebab ada cerita yang selalu disebarkan dan umum juga dalam masyarakat ini. Oleh kerana ada dalam buku-buku tu menjadi rujukan juga orang buat mengaji. Antaranya cerita Ummu Hani yang disebutkan dalam sukatan pengajian dulu lah ni. Tak tahu pakai lagi ke tidak. Boleh jadi pakai lagi. Dalam sukatan Mutala'ah, Al-Mutala'ah, itu sukatan Al-Azhar lah, yang dipakai juga di tempat kita ni. Dalam tu ada sebut cerita, dan dia tak ada komen apa pun. Ada sebut bahawa kononnya Nabi SAW Isra' Mi'raj itu dari rumah Ummu Hani. Itu ceritanya dari rumah Ummu Hani ni. Sedangkan kita tahu Isra' Mi'raj ini sebelum hijrah lagi pelakunya, 2-3 tahun sebelum hijrah, berlaku di Mekah. Pada ketika tu Ummu Hani ni bini orang, dia isteri kepada Hubairah ni. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi SAW pernah melamar Ummu Hani ni dengan Abu Talib. Abu Talib tak bui. Abu Talib lebih suka kepada Hubairah. Dan dia kata tidak layak, Muhammad ni sesak pada masa tu. Dia tak bui. Walaupun dia sayang kepada Nabi ada, tapi untuk jadi menantu dia tak sih. Ada juga riwayat yang menyebutkan begitu. Lepas tu nikah lah masing-masing. Nikah. Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Ummu Hani ni menikah dengan Hubairah. Tak apalah. Kalau kita kata pada masa tu hijrah ni dari bukan hijrah, Isra' Mi'raj itu daripada rumah Ummu Hani, dia masih tidak Islam. Ini semua cerita-cerita lagu ni ada kerana tersebar dengan meluas riwayat Ibnu Ishaq. Riwayat Ibnu Ishaq. Dan Ibnu Ishaq ni dia seorang Syiah, tapi dia menyamar masuk di kalangan Ahlu Sunnah. Ramai orang Ahlu Sunnah ingat dia ni Ahlu Sunnah, molek lah, tak ada apa-apa. Dan orang anggap dia ni sebagai orang yang penting lah dalam sirah, dalam sejarah Nabi ni. Dia sebut dalam kitab dia,
Begitu juga Ibnu Hisham yang ambil daripada dia lah, asal dia sirah Ibnu Hisham pun ada sebut juga bahawa Nabi SAW Isra' Mi'raj dari rumah Ummu Hani tengah malam. Itu dalam riwayat dia sebut Nabi SAW pergi tidur di rumah Ummu Hani. Nabi SAW sembahyang Isya sekali dengan Ummu Hani ke apa? Dia bersembahyang dengan kami, kata Ummu Hani dalam riwayat tu. Lepas tu bila Isra' Mi'raj balik pula malam tu, pagi tu sembahyang pula subuh sekali. Lepas tu Nabi SAW nak pergi royak kepada orang lah, cerita Isra' Mi'raj. Ummu Hani pegang kain selimut Nabi, pegang kain selimut Nabi, pegang tu sampai terdedah perut Nabi macam kain Kipti katanya. Macam kain Kipti, yang ni lembut dan comel lah gambaran itu. Perut Nabi disebutkan begitu. Lepas pada tu, sebelum tu 2-3 muka surat sebelum pada tu, Ibnu Ishaq sudah sebut dah, iaitu Ummu Hani kata jangan pergi, tak usah royak lah. Kalau royak nanti orang akan mendustakan kamu. Dan bila Nabi SAW pergi royak tu, Ummu Hani suruh hamba dia perempuan pergi tengok gapo berlaku. Yang berlakunya ialah ramai orang-orang Islam yang jadi murtad dengan sebab Nabi SAW cerita Isra' Mi'raj. Itu ringkasan riwayat Ibnu Ishaq tadi. Orang yang tidak kaji, tidak fikir dengan lebih panjang cerita-cerita lagu ni, dia boleh telan dengan mudah saja. Tetapi kepada orang yang mengaji hadis, dia tidak mudah tertipu dengan benda-benda lagu ni. Sebab apa? Kalau kita kata Isra' Mi'raj tu daripada rumah Ummu Hani, bermula daripada rumah Ummu Hani, itu sudah bercanggah dengan ayat Quran. Situ pada ada hadis ni, dia tidak bercanggah dengan Quran. Itu tanda hadis sahih. Kalau hadis itu bercanggah dengan Quran, tidak sahih, mesti hadis tu keliru. Sebab apa? Tuhan sudah sebut dah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya di waktu malam minal masjidil haram, bermula daripada masjidil haram, bermula daripada masjidil haram. Kalau kita kata daripada rumah Ummu Hani, maknanya Allah SWT rakyat tak betul. Kena kata bermula daripada rumah Ummu Hani lah. Tapi tidak gitu kan. Situ sudah bercanggah, tak boleh pergi. Sudah bercanggah dari situ. Yang keduanya, kalau kita tengok dari segi sanad dia, Ibnu Ishaq tak ada sanad dia, tak ada sanad. Dia rakyat ada orang cerita, siapa dia cerita? Tidak bertanggungjawab seperti mana dalam hadis-hadis yang kita baca ni. Dalam banyak kitab-kitab tu tak ada sanad, tapi ada juga ada sanad. Misalnya dalam Tabari dan lain-lain, cerita yang sama. Tetapi tak boleh lepas daripada Ibnu Ishaq juga. Ataupun ada perawi-perawi lain yang perawi-perawi lain yang cacat dan tidak boleh diterima, tidak boleh diterima, seperti Abu Harun Al-Abdi dan lain-lain lagi. Dengan adanya perawi-perawi yang seumpama ini, cerita ni tak boleh diterima. Selain daripada itu, kalau kita tengok dari segi logik, mana boleh daripada rumah Ummu Hani, dan cerita tu macam mana kita nak terima, sedangkan Nabi SAW terima sembahyang 5 waktu ni pada malam Mi'raj tu lah. Lagu mana sembahyang dah ya? Ni sembahyang dah, dalam tu dia sebut sembahyang dah, sedangkan dia terima sembahyang tu pada malam tu, tidak pergi lagi, dia sembahyang dah. Tu seperkara bendanya. Dia kalau hadis ni hadis tidak kuat, hadis maudhu', palsu, dia adalah bendanya, kita boleh kesan, iaitu sembahyang. Sembahyang tu baru difardukan kemudian. Yang keduanya, dia tu kan kafir. Masa tu dia tidak Islam lagi. Islam ni baru Fatih Makkah ni, lama selepas pada tu.
10 tahun kira-kira selepas pada tu baru Islam. Adakah orang kafir ni semayang dengan Nabi? Tak pernah sabar tu. Tak boleh, dia bercanggah situ. Yang kedua. Yang ketiganya dia kata semayang kami, Nabi semayang dengan kami ramai-ramai. Kami tu siapa? Berapa orang? Suami dia tak ada kah Ubairah tu? Sedangkan semua maklum Ubairah ni tak masuk Islam pakai su. Seperti yang kita sebut tadi, akhirnya dia jadi Kristian. Macam mana kalau kita kata suami dia ada di rumah, suami dia nak semayang sekali, sedangkan suami dia pun tidak Islam lagi. Ni tahun pembukaan Mekah ni, Ummu Hani sudah Islam, suami dia tak Islam lagi, tak Islam pakai su. Dia Islam dah. Macam mana pada ketika tu nak semayang sekali kalau kita kata andaikan suami dia tu ada. Lepas tu dia tu musuh Nabi. Macam mana Nabi SAW pergi tidur rumah dia? Tak pernah sabar tu. Kau untuk syarat nak Mi'raj ni, nak Isra' ni kena duduk di rumah Ummu Hani dulu. Berkat rumah dia kau ada. Berkat lagu mana orang kafir? Tak ada lagu tu. Tak ada. Kalau kita kata suami dia tak ada, kita andaikan suami dia tak ada, semayang tu orang lain lah, maksudnya kami tu boleh jadi hamba dia kok. Suami dia tak ada, lagilah tak pernah sabar. Macam mana Nabi SAW pergi tidur rumah musuh dia? Dia tak ada. Dalam keadaan Ubairah tu tak ada, pergi tidur. Lepas tu kalau berdasarkan riwayat, kata Nabi SAW pernah minta ni Ummu Hani dengan Abu Talib, lagilah meragukan, lagilah tak molek. Orang boleh kata ni kasih lama dia, boleh kata begitu. Tak molek kau Nabi kita tu. Ketika suami dia tak ada, pergi jumpa, molek kau lagu tu. Nampak molek kau. Dia kalau hadis tu tak betul, cerita tak betul, lagu tu lah jadinya. Salah satu tanda hadis itu maudhu', cerita tu palsu, ialah nampak Nabi tu kena hina, tidak sesuai dengan dia tu sebagai seorang Nabi. Kalau kita kata suami dia tu tak ada, ni nampak mesra benar ni. Ummu Hani ni macam suami isteri. Kalau kita kata dia pergi jumpa gitu-gitu je, dia tidur suku, ni apa ya, ke pagi tu pula dia nak pergi royak kat orang tu, pegang gitu semuanya. Itu cara bini tu pegang tu. Nampak mesra, sehingga nampak perut Nabi SAW, dan dia boleh gambarkan dia royak sendiri. Itu tidak sesuai tu. Tidak sesuai berlaku begitu kepada Nabi SAW. Itu dari segi logik orang panggil, dari segi kaedahnya orang panggil kaedah dirayah. Dirayah ni logik lah, guna logik. Seterusnya Nabi SAW ada anak ke? Dia tinggal siapa anak dia tu? Pergi tidur rumah bini orang ni. Patutkah? Apa contoh yang boleh kita ambil? Lagu tu kalau orang ada anak kecil-kecil boleh tinggal lah pergi tidur rumah orang lain, lagu tu. Sedangkan Khadijah sudah mati, baru mati. Pasal mana Nabi SAW ni nampak tinggal anak, anak tak menikah lagi, Fatimah, Ummu Kulthum ada. Dan pada ketika itu tak ada isteri dia, tak ada lagi. Dia tak menikah lagi. Dia tinggal ke siapa anak dia? Adakah ini menggambarkan seorang yang bertanggungjawab, ayah yang bertanggungjawab terhadap anak? Tak pernah sabar belaka tu. Tak pernah sabar belaka. Ada setengah orang kata, dia kata Ummu Hani ni pernah Nabi minta dia. Ini ada dalam kitab-kitab dia, tapi Ummu Hani tak sih. Bukan Abu Talib tak sih, Ummu Hani tu sendiri tak sih. Dia kata dia takut nanti kalau dia menikah, dia akan cuai nak jaga antara nak jaga anak dia dengan nak jaga Rasulullah ni. Dia terlalu sayang kepada anak dia, dan kira-kiranya kalau dia menikah dengan Nabi, dia akan caralah kepada Nabi, takut cuai. Mana-mana tanggungjawab ni, tanggungjawab terhadap suami kau jadi lebih kurang anak kau, ataupun sebaliknya, dia tak save berlaku. Sebenarnya tidak pernah sabar bila Nabi minta tu. Kalau Nabi SAW minta tu sebelum Mi'raj lagi, sebelum dia berhijrah lagi, seperti kita kata tadi, dia kafir, lagu mana? Dia tidak Islam, lagu mana Nabi SAW nak minta dia? Minta tu bila? Ketika Abu Talib ada lah kira-kiranya. Dan sebelum daripada Isra' Mi'raj tu, Abu Talib sudah mati.
Mitok tu masa mana? Pada ketika tu dia sudah nikah dah bini orang, nak mitok mana? Kalau kita kata mitok tu ni pada tahun pembukaan Mekah, tak pernah sabar juga. Tak pernah sabar juga. Sebab apa? Setelah suami dia tak ada dan dia Islam, bapa dia tak pernah sabar tu kalau Nabi nak sungguh. Dan anak dia besar mana? Nikah lama dah. Orang lain boleh ada anak juga kan nikah dengan Nabi bapanya. Tak pernah sabar. Itu cerita-cerita yang tak pernah sabar. Bahkan isteri Nabi SAW yang terakhir, lepas pada tu ayat Allah SWT kata tak boleh dah nak tukar bini ni. Nak tukar kau tak menikah lain tak boleh. Wala antabaddala bihinna min ba'd. Tak boleh nak tukar. Bila dia menikah dengan Maimunah, perkahwinan dengan Maimunah pada tahun yang ke-7. Lepas pada tu tak pernah sabar kalau kata Nabi minta lagi tak. Sebab apa? Sudah ada ayat. Walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. Walaupun kamu kena kau gapo tak boleh dah. Nak tukar hak lain pun tak boleh. Hak ni molek dah, cukup dah. Untuk kerja kamu sebagai rasul tu sudah cukup dah. Jadi tak pernah sabar kita kata kalau ada cerita-cerita yang seumpama itu. Baiklah. Apa semua cerita-cerita yang seumpama ini ada? Dikatakan Nabi Isra' Mi'raj daripada rumah Ummu Hani dan begini-begini Nabi nak kepada Ummu Hani tak lah macam-macam cerita ni apa? Kita kena ingatlah. Sebab Ummu Hani ni kakak kepada Sayyidina Ali kan? Syiah ni dia lebih sama Sayyidina Ali. Tak boleh kalau kurang. Setiap peristiwa, setiap gapo-gapo hak besar-besar mesti kena ada peranan Sayyidina Ali. Kalau tidak secara langsung Sayyidina Ali pun anak-anak dia lah, adik-beradik dia ke. Dan Ibnu Ishaq tu siapa? Syiah. Bila Syiah dia masuk, haluh cara dia masuk. Orang tak khabar kena ke dia. Cara dia tu halus. Macam cerita ni serupa juga. Sebab apa? Sebab Ummu Hani tu kakak Sayyidina Ali. Peranan Sayyidina Ali tak ada secara langsung. Dia nak seseorang nak cerita keberkatan, segala keberkatan. Memang Syiah lagu tu. Segala keberkatan dalam Islam ni disebabkan keluarga Sayyidina Ali. Situ pergi. Tak boleh tak ada Sayyidina Ali. Sebab itulah cerita hijrah gapo Nabi dia suruh Sayyidina Ali tidur tempat atas katil dia tu. Padahal tak ada dalam riwayat Bukhari ni, tak ada. Nabi hijrah daripada rumah Sayyidina Abu Bakar. Yang terlibatnya keluarga Abu Bakar. Itu dalam riwayat Bukhari. Riwayat Ibnu Ishaq kata Nabi hijrah daripada rumah dia tengah malam. Sedangkan dalam riwayat Bukhari hijrah tengah hari daripada rumah Abu Bakar. Bercanggah, sudah canggah dari riwayat tu. Lepas tu cerita suruh Sayyidina Ali tidur. Sebab apa? Hijrah ni pun peristiwa besar juga. Kena ada lah peranan Sayyidina Ali. Tak boleh lah tak ada. Ini benda ni. Dia mesti kaitkan dengan Sayyidina. Apa benda pun. Kalau Kaabah tu mulia di sisi kita, Kaabah tu mulia. Kaabah ni kan tempat kiblat lah. Kita kata orang Islam. Dia kata Sayyidina Ali beranak dalam Kaabah. Mesti ada. Itu pesen dia. Itu kita kena tahu. Sebab apa ya royak ni? Sebab lah ni jadikanlah jadikanlah Syiah ni. Dan ramai dah juga pengikut dia. Sebab apa? Dia tak tahu, terpedaya, tertipu. Sebab benda-benda saat ni tak ngaji lah. Sebab tak ngaji. Kalau ngaji molek, tidak jadi lagu tu. Jadi cerita ni pun lagu tu lah juga. Apa dikaitkan dengan Ummu Hani? Sebab Ummu Hani tu kakak Sayyidina Ali. Tu je. Dia nak buyada juga ke mana-mana. Padahal kita tak boleh terima. Sebab tadilah. Sebab tadi. Semua riwayat-riwayat tu kita orang hak mengaji hadis ni kena ubahlah fikiran. Kena ubah. Misalnya hak hijrah daripada rumah dia suruh Sayyidina Ali tidur tu, orang kafir duduk itat-itat tengok macam duduk tidur, ada orang duduk tidur tu kan. Tu banyak dalam kitab-kitab, dalam buku-buku boleh katakan sebut gitu, tapi dalam kitab hadis tak ada. Tu je lah nak ayatnya. Ada pun dalam kitab Ibnu Ishaq gitulah. Lepas tu bila riwayat-riwayat setara ni bercanggah dengan riwayat sahih, Bukhari kau gapo kau, kita kata tertolak dengan sendiri. Kalau cerita tu canggah dengan Quran, tertolak. Tu kaedah.
canggah dengan hadis Ustaz, tolak, tak boleh pakai hak tu. Kalau tidak nak pakai mana pertentangan, canggah. Hak ni kata tengah hari, hak ni kata tengah malam, hak ni kata rumah Abu Bakar, hak ni kata rumah dia. Lagu mana? Sedangkan peristiwa sama. Tak boleh dia kena sah salah satu betul. Jadi kita kena pilih lah hak mana. Kena pilih. Kaedahnya kita orang Islam ni, kita kena tengok hak mana hak sahih, hak lebih sahih. Tak boleh terima gitu saja hak orang tabur pakai ambil ikut serah, tak boleh. Lagu tu punah jadi. Sesungguhnya kita yang jadi bangsanya. Ni ceritanya. Ummu Hani pada tahun yang ke-8 baru tubik cerita dia. Sebelum pada tu tak ada. Orang lain duduk parai, duduk gitu gini masa di Madinah, duduk tolong Nabi ke apa. Dia tak ada nama dia. Sebab apa? Sebab seperti kita kata tadi, dia baru Islam pada ketika ni. Orang yang sebut cerita tadi nak cerita dia ni lama dah Islam. Bila lama Islam kan satu kelebihan. Kalau keluarga Sayyidina Ali ni, adik-adik Sayyidina Ali ni Islam lambat, itu satu kekurangan. Buatlah cerita. Ni cerita-cerita ni banyak hak palsu, banyak hak palsu. Dalam masyarakat tersebar begitulah. Lepas tu gak tubik lagi lah, macam-macam lagi lah. Tambah atas tambah, nasi tambah orang kata. Lepas pada tu dah Nabi pun tubik lah cerita. Dia pun ambil pasir segenggam, waja'alna min baini aidihim saddan, tabur benar. Orang duk pakai hak tu, padahal benda tak tahu mana tu. Benda tak tahu mana. Tak boleh nak pegang. Tak boleh nak pegang. Oleh kerana kita ni sudah umum tersebar benda-benda lagu ni, jadi campur bau lah. Ada hak betul lah betul kita pegang tu, ada hak tidak betul. Hak tidak betulnya macam saat ni. Tak apalah. Ummu Hani pun pergi. Nabi SAW duduk mandi, Fatimah duduk menabirinya, duduk tabir. Sama ada dia pegang ke ataupun dia duduk kemah tabir ke, tak tahulah tu. Nabi SAW duduk mandi. Bila Nabi SAW perasan ada orang mari, dan orang yang mari tu dia tahu perempuan bukan lelaki. Dia tanya, man hadhihi. Kalau kita terjemah ke Melayu, siapa itu? Siapa tu tak tahu jatah kau. Puan kau tak tahu kan? Laki kau puan tak tahu. Kalau kod Melayu. Tapi kalau Arab, man hadhihi. Hadhihi tu tahu lalu dah. Perempuan. Tahu selalu dah perempuan. Siapa tu? Siapa ni mari ni? Nabi kata, hadhihi. Dia tahu dah perempuan, tapi tak pasti siapa. Ada kalanya gitu kan, kita boleh tahu laki kau perempuan, tapi tak pasti siapa. Dia tanya, siapa? Saya pun jawab, saya Ummu Hani. Saya jawab, saya Ummu Hani. Nabi SAW pun tak apalah. Lepas selesai mandi, lepas tu bercerita lah gapo-gapo nak cerita. Di sini ada pengajaran yang lain pula, iaitu seseorang tu bila dia pergi nak jumpa dengan seseorang, dia kena bagi tahu, minta izin. Minta izin. Dia tak boleh masuk gitu saja, tak boleh. Dan seseorang tu boleh tanya, ni siapa? Bila ditanya, jawab tu jawab molek. Jangan kata saya saja. Saya. Jangan. Nabi pernah marah kepada Jabir. Dalam riwayat Muslim apa ada sebut, Jabir pernah pergi ke rumah Nabi. Dia minta izin, ketuk-ketuk pintu. Nabi tanya, siapa tu? Saya. Dia kata. Lepas tu tanya pula, siapa? Saya kata dia. Nabi kata, saya. Siapa dia? Lepas tu dia pun rayak. Kalau semula kalau orang tanya gitu, rayak nama tu baru jelas. Rayak nama. Dan itu adalah hak tuan rumah, hak orang yang dikunjungi. Kalau dia tidak benar masuk, tak boleh masuk. Kita jangan kata gapo-gapo ke dia. Kalau apa yang dia tanya nama tu, penting sangat nama. Sebab boleh jadi kalau orang ni tak silap lagi, bukan masa dia nak kecek dengan dia. Kalau dia ni kelu, lidah tak boleh kecek dengan dia, boleh jadi ada keadaan tu. Tapi kalau orang ni tak apa,
Jadi orang yang pergi, yang mengunjungi itu, dia kena faham itu hak orang yang dikunjungi. Tak boleh kita kata, oh kita pergi tak saya kecek ni. Tak boleh. Sebab kalau kecek pun, kalau hasilnya tak molek, apa guna? Kalau ada kesan tak baik pula, apa guna? Sebab itulah yang perlu minta izin. Perlu minta izin. Dan kena tahu siapa dia. Di sini dia sebut, betul lah ni jawapan. Hak ni lah hak naknya. Lagu ni, saya Ummu Hani. Tak apa. Jelas. Ummu Hani. Nabi SAW pun tak kata apalah. Kira-kiranya selepas pada tu, bila selesai mandi, berjumpa, kecek lah. Dan Nabi SAW daripada sini, kita dapat tahu bahawa dia terima orang perempuan untuk bercakap dengan dia. Dia tanya siapa. Tidak kata orang perempuan dia tak boleh bertingkah bayar. Orang kata dengan lelaki. Tidak begitu. Dalam hadis-hadis sangat banyak Nabi SAW bercakap dengan perempuan. Perempuan tanya dia, Nabi SAW jawab. Kira salah kau tugas ni. Ada benda yang seumpama itu. Supaya di sini, ini salah satu contoh. Lepas pada tu Nabi kecek lah dengan perempuan pun. Dan boleh kenal, boleh kenal siapa perempuan itu. Banyak dalam hadis-hadis menunjukkan dia tidak pakai tudung ni. Kalau pakai tudung ni kan tak boleh kenal. Ada kalanya kalau orang tu kita tidak kenal benar, tak kenal. Ni dia boleh kata Zainab ko orang ni, dia boleh kata. Ini menunjukkan mereka kenal. Nak kenal ni apabila tidak pakai ni. Ini menunjukkan bahawa pakai ini tidak wajib. Kepada umat tidak wajib. Nak pakai itu boleh, tapi tidak wajib. Kepada umat. Adapun kepada isteri Nabi SAW, ya, itu ada. Isteri Nabi SAW wajib ke atas mereka setelah ayat ijab turun, maka dia kena pakai. Isteri-isteri Nabi. Ada pun selain isteri Nabi, kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni banyak benar. Sahabat-sahabat kenal. Bukan Nabi saja. Kalau kita kata Nabi boleh tengok, orang lain tak. Orang lain pun tahu juga. Misalnya dalam Bukhari ni sendiri, Ibnu Abbas kata, Bilal kata, ada seorang perempuan bangun tanya Nabi, di pipi dia, kata dia ada tanda hitam gitu. Boleh jadi kita kata seperti kita kata dia jeragak lah, kita kata. Dia boleh sebut. Ada seorang perempuan tanya, masing-masing tengoklah. Boleh tahu. Ini menunjukkan dia tidak pakai. Kalau dia pakai, macam mana dia boleh royak pipi itu? Tetapi hak nak pakai itu tak apa, boleh pakai. Bahkan ramai juga ulama mengatakan sunat hak tu. Jadi kita tak boleh pertikai lah, tak boleh duduk bertegang balah kerana benda lagu tu. Tapi hak umumnya tidak. Daripada hadis-hadis kita dapati begitulah. Seterusnya kita pergi hak naknya tadi apa dia? Bila mandi dekat orang ataupun tempat yang mungkin orang lalu lalang, orang mari, kita kena pakai tabir. Di sini Nabi SAW sudah pakai tabir lah. Tabir tu siapa dia? Apa ni yang pegangnya? Anak dia. Cukup. Dengan orang pegang kau, ataupun dengan gantung kau, dengan lagu-lagu mana, tak kira lah, asalkan kita mandi di balik tabir. Nabi SAW mandi di balik tabir tu dengan pakai kain sahih lagi kau tidak diceritakan. Tak jelas di situ. Hanya secara umum gitu. Kalau katakanlah dia tidak pakai apa-apa pun boleh. Orang lain pun boleh buat lagu tu. Sebab apa? Sudah ada tabir dah. Kalau kita kata dia pakai, itu kira-kiranya lebih sesuai. Sebab apa? Sebab kita kata tadilah Nabi SAW ni dia orang yang cermat dalam segala tindakannya. Sebab kalau tabir boleh jadi terlucuk ke tabir? Boleh jadi terselok ke tabir tu dengan kain. Kalau dia tidak pakai langsung, boleh terdedah. Dan kalau terdedah, kalau kata tak ada orang lain, anak dia pun sekalipun tidak sesuai juga untuk terpandang oleh anak. Jadi dengan anak pun kita kena jaga juga. Aurat itu kena jaga juga. Hak benar sabahnya di sini, walaupun tak ada sebut dalam hadis ni, ialah Nabi ada pakai lagi. Selain daripada tabir itu, hak lain, iaitu kita panggil kaisah itu dia pakai. Hak munasabah. Sebab kita dalam masalah hadis-hadis ni kita kena tengok hak munasabah, hak lebih sesuai dengan Nabi SAW. Jangan kira hak harus. Walaupun kita kata Nabi Musa tu ada telanjang, sebelum pada kita sudah jumpa Nabi Ayub tu, dan Nabi kita pun salah seorang Nabi juga. Apa-apanya tak boleh pasal tidak tegas.
Tak ada sebut Nabi telanjang di sebalik tabir, tak ada sebut. Hak cerita Nabi dulu kita boleh pakai, itu suku hak tu. Kita boleh pakai bab lain hak tu. Tapi kita nak kata Nabi dengan jelas mandi dengan bertelanjang di sebalik tabir, tak boleh kata. Sebab apa? Tidak jelas. Seterusnya riwayat yang kedua daripada Maimunah. Hadis Maimunah ni sudah berapa kali dah sini saja dalam bab ni kita jumpa. Dia mari semacam. Kena ingat, apabila baca Bukhari, maksud Imam Bukhari dengan mengemukakan hadis itu ialah untuk menyatakan hukum. Dia tidak nak mempelbagaikan, memperbanyakkan hadis ni. Dah. Tidak maksud tu. Supaya Imam Muslim ke orang-orang lain ke, dah. Jangan kita kata apalah Imam Bukhari sebut hak tu lah. Dia cara dia. Dia nak ajar kepada kita satu hadis saja, kamu boleh faham 1000 masalah daripadanya. Cubalah kamu faham. Dia nak ajar kita ni fikir, kaji hadis. Jangan tengok hadis ni selapis saja. Tengok biar banyak lapis. Daripada satu hadis saja, sebab Nabi SAW dalam masa 23 tahun, dan hak paling jelas dan dicatat dengan cara yang terbaiknya, iaitu selepas hijrah. Sebelum hijrah tu tidak itu mana, tidak kemah mana seperti selepas hijrah. Kira-kiranya kalau kita ambil lah hak di Mekah pun juga 23 tahun. 23 tahun untuk sepanjang zaman ni, lagu mana? Kalau kita pakai hak zahir dia saja. Dengan sebab itu, apabila kita guna kaedah, banyaklah munafaatnya ataupun pengajarannya yang dapat kita ambil daripada setiap gerak-geri dan tindak tanduk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Itu tujuan Imam Bukhari. Dia nak ayat hadis sama. Cuba faham. Ni kita nak ambil benda lain pula daripada hadis tu. Iaitu apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai tabir. Dan dia pakai tabir ni kira-kiranya tempat yang terdedah lah. Boleh jadi orang akan lalu di situ. Boleh jadi ada sesiapa yang akan datang. Boleh jadi. Kalau nak kira dengan isteri dia, tak apa. Tetapi dia tabir tu untuk apa? Untuk orang lain. Takut-takut berlaku orang tengok kau ataupun orang mari. Sebab tu. Sebab kalau nak kata Maimunah, walaupun dia tabir pun, dia boleh royak Nabi buat gini, mula-mula gini, sampai ke akhir dia cerita. Ini menunjukkan walaupun dia tabir pun, dia sendiri tu tengok tu. Tabir ni untuk orang lain, bukan untuk dia. Kalau untuk dia, kita kata tabir plastik itu tidak tabir. Tabir plastik, nampak plastik cerah tu lah. Kita kata kita pakai tabir dah ni. Jadi orang tak nampak dah lah. Ada tu. Tidak tak tabir di sini maksudnya jadi tak nampak. Kalau kita kata cara-cara pun, orang boleh ragu dengan hadis Maimunah. Kalau Maimunah tengok semua ni di sebalik kain, hak jarang-jarang. Jarang, tidak tak nampak tu. Orang boleh ragu. Jarang-jarang tu, boleh jadi dia keliru. Tidak jadi kemah pula. Sedangkan Imam Bukhari jadikan hadis Maimunah ni sebagai asas dia dalam bab mandi ni. Yang ni hak asas ni, nak buat asas ni mesti benda tu diyakini. Yakin lagu mana apabila dia tengok. Kalau dia balik tabir boleh jadi keliru. Dengan sebab itu kita kata walaupun dia tabir untuk orang lain, bukan untuk dia. Dia sendiri dia boleh royak tu. Mula-mula Nabi basuh tangan kanan, lepas tu dia buat gini. Dia mandi, sapu ambil air semaya dulu, lepas tu semua mandi, akhir sekali basuh kaki, dia boleh royak. Ini menunjukkan dia tengok. Dengan sebab itu kita kata, kalaulah di sebalik tabir tu Nabi SAW pakai kaisar, itu hak benar sabar. Sebabnya takkanlah kita kata walaupun boleh suami isteri tu boleh tengok auratnya telanjang pun tak apa, tetapi takkanlah Nabi selesa saja begitu. Bini dia duduk tengok ni, tak ada berasa teragak-agak, tak ada paling-paling kau. Kalau ada, mestilah berapa kali dah sudah riwayat ni, Nabi kakak tengok ke aku. Itu yang kita kata dari segi logiknya, apabila berlaku gitulah akan berlaku. Tapi tak ada. Ini menunjukkan Nabi SAW pakai kaisar. Lebih kuat kot tu.
Tapi kita tidak kata dengan yakin juga, sebab tidak ada dalil yang terang. Kira-kira hak lebih sesuainya gitulah. Baiklah. Maimunah kata, aku menabiri Rasulullah ketika beliau mandi junub. Mula-mula sekali beliau membasuh kedua-dua tangannya. Dia sebut. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kirinya, lalu dibasuhnya kemaluannya. Basuh dengan tangan kiri, dia tahu, dia nampak. Dan apa-apa yang mengenainya. Banyak dah sebelum pada ni dia nak ceritanya air mazi, mengikut Imam Bukhari air mani itu najis. Sebab apa Nabi basuh? Khusus itu basuh. Dia sebut. Sebelum pada ni hadis ni juga. Tapi ni dia tidak maksud tu. Setelah baginda menyapu tangannya di dinding atau di tanah, ini pun sudah ada dah dulu. Kemudian berwuduk sebagaimana wuduknya untuk bersembahyang, kecuali kakinya. Kaki tak basuh. Waktu sebut gitu sama. Kalau riwayat Maimunah ni. Lepas tu Maimunah ni sekali kah lagu ni? Tidak juga. Kira-kira isteri ni kita kata benda ni tidak berlaku sekali, banyak kali. Lagu ni lah semua dia buat. Sebab itulah Imam Bukhari mengatakan sunnah air semaya pada ketika mandi junub ni, ambil air semaya tidak lengkap. Yang ni berhenti sekat sapu kepala tu. Lepas pada tu kat mandilah. Akhir sekali barulah menyempurnakan wuduk dengan basuh kaki. Tu hak dia buat semua. Kalau kita kata sekali, kita tidak boleh nak kata ini sebagai sesuatu yang terbaik, sebagai contoh yang terbaik. Patutnya orang ikut kena beberapa kali. Dan untuk berlaku beberapa kali itu tidak susah, sebab isteri. Kalau hamba, kalau hamba saya, kita kata mungkin sekali je berlaku dengan dia. Sebab hamba tidak wajib. Kita kata dari segi giliran, dari segi apa tu. Tapi kalau isteri tidak wajib. Kepada Nabi pun. Dengan sebab itu kita boleh kata ini berlaku beberapa kali. Sebab itulah dalam setengah-setengah riwayat tak ada sebut tabir tu. Dalam setengah-setengah riwayat ada sebut. Macam di sini ada sebut. Daripada situ kita faham bahawa peristiwa ni berlaku beberapa kali. Lepas tu Abu Awanah dan Ibnu Fudail telah menjadi mutabi' kepadanya dalam menyebutkan lafaz aku menabiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam meriwayatkan hadis ini daripada A'mash. Ni kan Sufyan meriwayatkan daripada A'mash. Ni Imam Bukhari buat mari ni. Imam Bukhari nak cerita bukan Sufyan seorang yang ambil daripada A'mash, tapi ada beberapa orang lagi yang mengambil hadis ini daripada A'mash. Hak ambil tu yang dia tidak sebut sebagai asas, hak tu orang panggil mutabi'. Dalam istilah hadisnya penyokong. Jadi ada lagi orang lain yang menyokong Sufyan ini dalam meriwayatkan hadis ini daripada A'mash, iaitu siapa dia? Abu Awanah dan Ibnu Fudail. Hak tu sebagai sokongan untuk menguatkan hadis itulah. Kalau nak kira hadis Bukhari ni apa kuat dah. Bila ada sokongan lagi, itu lagi kuat. Lagi kuat. Dan ini orang panggil perbuatan menyokong lagu ni orang panggil dalam istilah hadisnya mutaba'ah. Mutaba'ah ni ada dua, mutaba'ah tammah, mutaba'ah khassah. Mutaba'ah tammah, mutaba'ah naqisah. Orang panggil salah lagi, bukan khassah dah. Naqisah. Mutaba'ah tammah ni lagu mana? Daripada awal ni. Ni katakanlah Imam Bukhari ambil daripada Abdan. Selain daripada Abdan ini ramai lagi orang lain. Ada beberapa orang yang ambil daripada Abdullah tu. Ambil daripada Abdullah. Lepas tu hak datang tu serupa. Jadi ambil daripada awal lagi sokong tu. Itu orang panggil mutaba'ah tammah. Tapi kalau macam ni, dalam hadis ni kata orang ni jadi mutabik pada orang ni mutaba'ah naqisah. Naqisah ni apa sebab? Sebab hak sokong ni sokong Sufyan di peringkat atas dah. Bawah dia ni ada dua orang, Abdullah dan Abdan. Sokong ni sokong peringkat Sufyan tu, atas. Itu orang panggil mutaba'ah naqisah. Mutaba'ah naqisah dalam istilah ilmu hadis ni. So, yang kedua, apabila sebut mutaba'ah, sekarang lagi kita kena fahamnya ialah perawi hak datang tu serupa, hak sahabat tu serupa. Ni misalnya Maimunah. Jadi hak kata Abu Awanah dan Ibnu Fudail tadi pun sanad dia tu pergi seperti tu juga datang.
dan sampai ke akhir datang tu sahabat tu sahabat yang sama, serupa dengan riwayat Sufyan ini juga, iaitu Maimunah. Itu orang panggil mutaba'ah. Tapi kalau dia sokong, misalnya di sini sokong Sufyan dalam meriwayatkan daripada Amash, tapi hadis hak dia mau ni ambil ni akhirnya sampai kat sahabat tu sahabat lain, itu bukan mutaba'ah orang panggil, itu syahid. Itu kaedahnya, itu syahid. Ni dia sebut mutabi', bermakna perawi hak atas sekali sahabat tu sama. Bukan sahabat lain. Kalau sahabat lain orang tidak panggil mutaba'ah. Biar kita tahu sikit istilah hadis itu, sebab dia sebut jadi mutabi'. Apa dia mutabi'? Syahid pun menguatkan juga, tapi perawi hak atas sekali sahabat tu hak lain. Ni sahabat tu sama, iaitu sahabiah di sini isteri Nabi SAW, Maimunah, sama. Apa tujuannya syahid dan mutaba'ah ni? Iaitu menguatkan sesuatu hadis tu. Sebab kalau kau ramah kau kuat kan, kalau kau ramah kau kuat, tu bendanya. Kalau seorang pun orang kuat dah, tapi kalau ramah lagi kau kuat lagi. Seorang hafiz, kita kata nak banding dengan 100 hak tidak hafiz, kuat hak hafiz ni, kuat dah. Tapi kalau 10 orang hafiz pula, lagi kuat. Gitulah. Dengan sebab itu ulama-ulama dia kaji belaka setiap peringkat ni, setiap peringkat ni jadi mutabi' kepada Sufyan daripada Amash. Hak di peringkat lain tak ada ke mutabi' ni? Ada. Ada di peringkat lain. Hak tu satu bidang khusus pula bahagian mutaba'at. Hadis ni mutaba'at di peringkat ni orang ni, di peringkat ni orang, di peringkat ni orang ni. Kalau ramah, di semua peringkat tu ramah, dia jadi hadis tu jadi kuat lah. Kuat lah. Kita boleh katalah hadis ini sampai di peringkat ini ia menjadi hadis masyhur. Tidak lagi menjadi hadis ahad, tidak. Tidak menjadi hadis aziz misalnya. Sampai di peringkat ni. Itu sebab dia beza istilah tu. Tetapi kalau daripada atas sampai ke bawah, daripada sahabat tu ramai dah, dan setiap peringkat tu ramai, itu orang panggil hadis mutawatir. Itulah mutawatir lagu tu. Kalau tidak lagu tu macam hak ni, hak atas tu sama, orang sama, saja, tidak mutawatir. Tidak mutawatir. Walaupun ramai bawah pun, mutawatir ni ramai di setiap peringkat. Dan mutawatir hak dipakai bukan pada nama saja, iaitu di setiap peringkat perawi-perawi dia tu orang-orang yang boleh dipakai, boleh dipegang, boleh dibuat hujah. Kalau ramah saja tak boleh buat hujah, tak ada apa. Jemaah orang-orang gila misalnya kita kata, tak ada guna. Waktu jemaah orang-orang gila ramah apa? Dalam hadis ini kita dapati banyak perkara lah. Antara pengajarannya ialah isteri berkhidmat kepada suami. Tolong pegang tabir, pasal tabir, gapo tu, benda-benda kecil lagu tu. Isteri tolong suami. Ada. Sini hak kita dapatnya. Dan tolong tu bukan dalam perkara-perkara makan minum sahaja, tidur bersama sahaja. Tak, banyak lah. Apa-apa keperluan lah. Benda-benda hak kecil lagu tu. Perempuan itulah yang menyempurnakan suami. Kena ada. Khidmat itu, khidmat isteri. Khidmat suami kepada isteri pun ada juga. Ada juga. Kalau isteri, katakanlah dalam kes ini, isteri pula nak mandi, perlu pegang tabir, tak boleh nak sakup mana-mana, suamilah pegang. Dialah hak paling sesuainya. Bukan kata isteri saja kepada suami, tidak. Suami pun begitulah juga, kena tolong-menolong, kena saling berkhidmat. Di sini begitulah yang berlakunya. Adapun air, siapa yang ambil air? Siapa yang ambil air? Sebab air payah pada masa tu. Ambil air ni bukan sebab kita ni masuk dalam bilik air buka paip. Marilah air. Dia pun kena pergi ambil air suku. Sebab itulah kita tengok dalam riwayat-riwayat pasal mandi ni kan, ada Anas, ada Abu Rafi', ada orang tu, orang ni lagi ada. Dan mereka tahu Nabi SAW mandi berapa kali. Dia tahu mana. Kira-kiranya dalam peristiwa-peristiwa ni hak pergi ambil air tu dia menilah.
iaitu hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun khadam seperti Anas tu tidak hamba. Abu Rafi' itu hamba yang kemudiannya dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hayat dia lagi. Kira-kira dia ni lah pergi khidmat ambil air. Katakanlah isteri nak pergi ambil air jauh, boleh juga, tetapi itu lebih sesuai dilakukan oleh orang lain. Orang lain itu siapa dia? Lelaki. Seperti kalau kita perhati dalam riwayat hak mandi ni kan, dia melibatkan orang lain. Sebab itu Anas boleh royak gini. Abu Rafiq boleh royak gini. Ibnu Abbas boleh royak gini. Ini daripada mana? Daripada ambil air. Yakni dalam membantu seseorang untuk kita kata dia sebagai suami isteri, kita kata memuaskan tuntutan suami isteri lah. Kita kata walaupun untuk itu orang lain boleh tolong. Tidak kata ni kerja dia lah, dia pandai tidur dengan bini dia lah pergi ambil air sendiri. Tidak gitu. Melibatkan berapa orang lain suku cakap pun tak apa. Dan kena faham benda ni. Itu termasuk dalam tolong menolong dalam perkara kebajikan juga. Tidak kata tolong menolong ni, ni mbak malu ni, tak boleh orang lain tahu, biar kita pergi ambil air sendirilah. Tidak gitu. Bila Nabi SAW sudah ajar lagu ni, kita boleh suruh orang lain. Ada orang lain tahu, Pak mandi junub ni buat apa dia? Ikut dia nak fikir lagu mana, ikut dia lah. Tu. Mandi junub ni kita tidur mepi kau dah, ataupun setubuh kau ikut dia, tak apa, tak kisah, dia tahu pun. Kalau budak-budak tahu, misalnya Ibnu Abbas tahu, Anas tahu, tak apa. Itu pun satu pendidikan secara tidak langsung. Suatu hari nanti kamu apabila jadi orang dewasa lagu tu juga. Tidak kata susuk terus daripada budak-budak ni, tak boleh tahu langsung cerita benda-benda lagu tu. Tak. Bahkan sahabat-sahabat ni, hak muda-muda lagi dia sudah faham. Benda-benda gini. Habislah situ. Kemudian kita pergi kepada bab yang kedua, iaitu babun idah talamatil mar'atu, apabila wanita bermimpi bersetubuh. Lagu mana ceritanya? Ini cara mandi jugalah. Bila mimpi bersetubuh, kena mandi selalu kah? Bila mimpi bersetubuh saja, kena mandi selalu kah? Imam Bukhari tak rayak dalam tajuk tu, tak ada jawab dia. Kalau apabila dia kena ada maka tu, ataupun jika perempuan berihtilam, apa tu jadi kan? Dia tak rayak. Tak rayak tu, jawapan dia dengan tengok hadis bawah dia, tengok hadis bawah. Jawapannya ada dalam hadis tu. Jawapannya ada dalam hadis. Iaitu Ummu Sulaim, isteri kepada Abu Talhah, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menyatakan kebenaran. Adakah seseorang wanita yang bermimpi bersetubuh itu perlu mandi?" Dia tanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, kalau dia nampak air. Kalau dia nampak air maninya." Tak kira lah, kita buat dalam bracket tu, sama ada pada tubuh atau kainnya, tak kira, asal ada air mani, kena mandilah. Itu jawapan dia. Mafhumnya, mafhum mukhalif, orang faham, mafhum sebalik dia. Kalau dia mimpi sekalipun, dia tak ada nampak air, kesan air, tak kena mandi. Baru kena mandi ni apabila nampak air. Kalau mimpi. Kalau tidak mimpi pun, kalau keluar air mani, kena mandi juga. Kalau mimpi, supaya kalau mimpi tak keluar air mani, tak kena mandi. Tak kena mandi. Mimpi, lelaki kau perempuan kau serupa aja. Mimpi bersetubuh, tapi tak, bila sedar tak ada kesan air mani, tak ada kena mandi. Tak ada wajib mandi, tak ada. Perempuan pun begitu juga, baru kena mandi apabila nampak air. Selepas dia mimpi bersetubuh tu. Gitulah kira-kiranya. Bila mimpi bersetubuh, lepas tu
nampak ada air bila sedar. Kalau mimpi bersetubuh tak ada air, tak kena mandi. Kalau tidak mimpi pun ada air, kena mandi. Tapi air mani lah, jangan air lain. Air kecing tak jadi. Air mani. Babun idza ihtalamatil mar'atu. Bab apabila wanita bermimpi bersetubuh. Daripada tajuk dia dan daripada hadis yang ditanya oleh Ummu Sulaim tu menunjukkan perempuan ini mimpi juga. Supaya orang lelaki mimpi bersetubuh. Cuba kita tengok dalam nota 210 tu, Ibnu Battal berkata, tidak ada khilaf di antara para ulama tentang kewajiban mandi janabah kepada perempuan yang berihtilam jika ia dapat mengesan air maninya keluar. Hukum untuk mereka sama seperti hukum lelaki dalam perkara ini, menurut Hafiz Ibnu Hajar. Sebabnya Imam Bukhari mengaitkan mimpi bersetubuh dengan perempuan di dalam tajuk bab ini, padahal hukum lelaki juga sama. Ialah supaya sesuai dengan apa yang ditanya oleh Ummu Sulaim. Apa yang dia royak tentang perempuan ni, lelaki pula begitu juga. Sebab Ummu Sulaim ditanya tentang perempuan, jadi jawab pun tentang perempuan lah. Selain itu beliau juga secara halus mahu menolak, yakni Imam Bukhari mahu menolak pendapat Ibrahim An-Nakhai tentang perempuan yang berihtilam walaupun keluar air mani tidak perlu, tidak wajib, tidak perlu mandi janabah. Itu kata Ibrahim An-Nakhai. Orang perempuan ni kalau dia berihtilam, kalau mimpi bersetubuh, tak keluar air mani pun, ataupun keluar pun, tak kena mandi. Tidak ada kewajiban mandi junub itu. Imam Bukhari nak tolak pendapat tu. Dia nak cerita kata tak betul, tapi secara halus. Secara halus. Bila dia mari tajuk ni, lepas tu dia mari hadis ni, kena mandi asalkan nampak air. Tapi kalau tak nampak air, memanglah Ibrahim An-Nakhai ini kata dak, kalau nampak air sekali pun tak kena mandi. Dia nak tolak pendapat tu. Imam Bukhari serupa dengan dalam masalah ni, serupa dengan jumhur ulama berpendapat bahawa kalau sudah keluar air maka kena mandi, bukan seperti Ibrahim An-Nakhai. Tetapi Imam Nawawi ragu dalam majmuknya, ragu, ya kok Ibrahim An-Nakhai ini kata gini, tak benar sahabat, tak benar sahabat. Sebab apa? Dia orang besar ni, orang alim besar ni, takkan dia tak tahu hadis ni? Takkan dia tak tahu? Tetapi Hafiz Ibnu Hajar jawab. Dia kata itu agakkan Imam Nawawi saja, dia berasa tak benar sahabat. Tetapi sebenarnya betul. Berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah, sanad dia cukup lengkap, apa molek, memang gitu Ibrahim An-Nakhai pendapat dia. Tapi pendapat dia tu ditolaklah oleh jumhur ulama. Ditolak, tidak diterima oleh jumhur ulama. Kalau kita perhati di sini, Ummu Sulaim ni orang yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ummi Salamah. Ummi Salamah ni isteri dia lah. Ummu Sulaim isteri kepada Abu Talha bini Uqaidah ni pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tanya. Setengah mengatakan Ummu Sulaim ini bukan mahram, setengah mengatakan mahram berdasarkan penyusuan. Tak apalah. Kalau kita kata mahram, lebih lagi menasabah lah, boleh jumpa kecek gitu. Kalau kita kata tidak mahram pun, banyak lagi peristiwa yang lain, bukan mahram pun ada juga peristiwa lagu ni. Pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia pun tanya, tapi sebelum tanya tu dia kata, wahai Rasulullah. Muqaddimah dia tu, cara tanya tu pandai. Cara tanya tu, dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menyatakan kebenaran. Bila Allah tidak malu menyatakan kebenaran, kamu adalah utusannya. Kira-kiranya janganlah berasa malu dan jangan berasa pelik. Saya pun oleh kerana ini bab agama berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira saya tak boleh malu dalam perkara ni. Saya nak tanya berterus terang. Allah Subhanahu Wa Taala gapo-gapo dia royak tu kan, kalau hak tu lagu mana? Dia royak lagu tu.
Itu mukaddimah dia. Dia pun tanya, orang perempuan ni kena mandi kah? Kalau dia tu mimpi. Ini dalam riwayat ni rekah setengah tu. Dalam riwayat yang lain banyak lagi. Ada juga diriwayatkan daripada Aisyah, ada juga diriwayatkan daripada Anas. Hadis yang seumpama ini lebih kurang ni. Dalam setengah-setengah riwayat Nabi SAW kata, innaman nisa syaqaiqur rijal. Ada dia sebut, perempuan-perempuan itu belahan lelaki, sebahagian daripada lelaki. Yang ni kalau lelaki hukumnya begitu, perempuan pun begitulah. Dalam riwayat yang lain, Aisyah kata, apalah kamu ni kata lagu ni. Ummu Salamah juga dalam riwayat yang lain ada sebut, kamu telah membuatkan orang-orang perempuan malu kepada Rasulullah. Tanya benda lagu ni rahsia orang perempuan ni. Lepas tu Nabi SAW jawab, lepas tu lagu mana? Bapanya? Dia kata, ni teruk sungguhlah. Aisyah dalam setengah riwayatnya, Ummu Salamah dalam setengah riwayatnya, kedua-duanya ada sekali. Kamu ni teruk sungguhlah. Bapanya? Kalau tidak begitu, kalau orang perempuan ni tidak ada air mani, lagu mana nak serupa dengan mak dia? Lagu mana nak serupa dengan mak dia? Ni ada serupa dengan ayah, ada serupa dengan mak. Kalau air mani tu lelaki sahaja, macam mana anak tu ada kalanya serupa dengan ibu dia? Ini menunjukkan perempuan juga ada air mani. Dan bila air mani tu keluar, kalau lelaki kena mandi, perempuan pun lagu itulah juga. Serupa lah. Hukum air mani tu serupa. Tak apalah. Kita tengok nota sebelah tu 211. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa perempuan juga mempunyai air mani seperti lelaki. Seperti pun tidak sepertilah, tidaklah serupa benar, seperti lelaki. Inilah yang disepakati oleh para fuqaha, muhaddithin dan jumhur, kebanyakanlah, majoriti, tabib, doktor. Tetapi Aristotle berpendapat perempuan tidak mempunyai air mani. Ini ahli falsafah Yunan. Walau bagaimanapun darah haid yang ada pada mereka itu mempunyai daya untuk hamil dan seterusnya melahirkan anak. Yang ini sebelum jadi darah haid itulah. Apabila tidak bertemu dengan benih lelaki itu, tidak bercantum, maka sampai masa dia akan jadi darah haid. Itu yang disebutkan dengan darah haid, bukan darah haid hak sebelum jadi darah haid tu. Tak apalah. Menurut Ibnu Sina, perempuan mempunyai cecair yang menyerupai air mani, tetapi tidak tepat untuk dikatakan ia adalah benar-benar air mani. Tak tepat kalau kita nak kata air mani sungguh. Tapi adalah cecair yang menyerupai air mani. Itu kata dia. Antara panduan yang dapat diambil dari hadis ini ialah seseorang yang tidak mengetahui tentang sesuatu perkara berhubung dengan agamanya mestilah bertanya orang-orang yang tahu. Itu yang pertama. Sikap suka bertanya tentang perkara agama itu adalah sesuatu yang terpuji. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW puji perempuan-perempuan Ansar kerana mereka perasaan malu tidak menghalang mereka daripada bertanya tentang urusan agama. Yang kedua, perasaan malu tidak sepatutnya menjadi penghalang kepada seseorang perempuan untuk bertanya tentang urusan agama. Tak boleh. Bahkan itu ada kalanya salah, dosa kalau tak tanya. Cuma cara tanya tu, kalau berasa tidak menasabah tanya depan-depan gini, depan orang ramai, tanyalah dengan cara yang lain, dengan cara tulis ke, dengan cara berjumpa, tidak depan orang ramai ke, ikutlah. Yang pentingnya kena tanya, kena selesaikan masalah itu. Yang ketiga, beradab ketika bertanya. Seperti saat ni, dia beradab. Dia kata Allah tidak malu menyatakan kebenaran. Yang keempat, Rasulullah SAW bertanggungjawab menyampaikan agama kepada kedua-dua jenis manusia, lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan, kena kedua-dua.
Baiklah. Bapa yang jadi timbul pertanyaan yang lagu ni, dan berdasarkan riwayat yang lain, Aisyah kata, Ummu Salamah kata, adakah orang perempuan itu berikhtilam? Atau mana ada orang perempuan itu berikhtilam? Apa maksud tu? Kalau berdasarkan ni, Ummu Sulaim ni kira-kira dia tahu ada berikhtilam. Dia tanya terus lagu tu. Lagu mana kalau seseorang perempuan itu berikhtilam? Adakah dia kena mandi? Dia tanya. Benda tu seseorang maklum bagi dia. Tapi macam mana isteri Nabi SAW ni tak tahu? Macam-macam pendapat ulama tu. Dan orang-orang perempuan boleh. Hak perempuan tu, kita tidak perempuan, kita tak tahu. Duk kecek cerita orang kan? Orang perempuan dia lebih tahu. Jawab sendirilah. Begitu. Kira-kiranya sini ulama jawab. Hak ulama-ulama ni orang lelaki belakang. Hak mana-mana hak kita ambil jawapan dia, hak ni royak gini-gini lelaki belakang. Biarlah kita kata kalau dia lelaki pun boleh jadi dia tanya bini dia. Boleh jadi. Dia bicara, dia tanya, boleh jadi. Sebab Imam Syafi'i dalam masalah haid gapo, dia buat kajian sampai 400 orang dia tanya orang perempuan. Tanya ni. Tak apa, boleh tahu juga. Dengan cara tanya, dengan cara buat kajian, buat uji kaji, boleh tahu. Hak ni ulama-ulama ada bagi beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Aisyah tu benar sabar dia tidak tahu. Moga dia menikah awal dengan Nabi SAW. Ada yang mengatakan begitu. Dia menikah awal dengan Nabi SAW. Terutama bagi orang yang mengatakan Aisyah tu menikah pada masa dia kecil lagi lah, umur 9 tahun. Bagi orang yang tak terima hak tu, tak apalah, makna dia tidak pernah mengalami. Kita kata dia tidak pernah mengalami benda tu. Sebab tu dia kata adakah orang perempuan ni mimpi lagu tu. Ini menunjukkan ulama lain pula kata dia isteri-isteri Nabi ni dia terpelihara daripada benda-benda lagu ni, gangguan syaitan atau nafsu berlebihan bukan pada tempatnya. Hak nak dipilih oleh Allah menjadi isteri Nabi ni, dia terpelihara daripada benda-benda lagu tu. Sebab tu mereka tak tahu. Ada yang juga kata, ialah kalau kita kata dia kahwin lewat sikit pun, mengikut pendapat hak kata lewat, umur 18 tahun nikah, boleh jadi dia tidak pernah mengalami pada masa tu, kerana dia tidak terdedah kepada dorongan-dorongan yang menyebabkan dia mimpi. Boleh jadi. Sebab nafsu-nafsu ni kalau dia alak, kalau didorong, boleh jadi berlaku. Tetapi kalau tidak, boleh jadi tidak berlaku. Apalagi kata mereka di kalangan perempuan berbanding dengan lelaki kurang nisbahnya. Dari segi berihtilam ni, lelaki lebih kerap dan umum di kalangan lelaki berbanding perempuan. Perempuan tidak begitu. Bahkan ada di kalangan perempuan itu yang tidak mimpi langsung. Ini kena orang perempuan lah ngesah. Tidak perlu jawab dah masing-masing lah. Tak ada langsung. Orang lelaki pun ada kemungkinan juga. Dia tidak mimpi langsung, ada kemungkinan juga. Kalau lelaki ada kemungkinan, perempuan lebih-lebih lagi. Itu sah. Ada juga yang mengatakan gini, maksud ihtilam ini keluar air mani ini boleh jadi perempuan keluar juga, tapi oleh kerana tempat dia keluar tu jauh perjalanannya, ada kalanya tidak nyata di bahagian luar tu. Sebenarnya keluar juga, tapi tidak nyata sampai keluar. Dengan sebab itulah ulama-ulama dia takwil, dia kata Ibrahim Nakha'i kata tu, walaupun keluar air mani tu keluar setakat dalam, bahagian dalam, bukan sampai keluar. Ada juga yang takwil gitu, tapi takwil lagi tu tak pernah sampai. Memang dia gitu, semua kata gitu. Imam Nawawi duduk muskil. Tak apa dah. Kalau orang lain hak terima keluar air mani, kalau setakat keluar di bahagian dalam air mani perempuan, adakah dia kena mandi? Kebanyakan ulama mengatakan tak. Kena mandi dengan apabila tubik pas keluar. Hak tubik pas keluar itulah jarangnya. Bukan tak ada keluar air mani. Sebab cara dia keluar tu lagu lain. Dia tidak seperti lelaki. Kalau lelaki dia khuliqa min ma'in dafiq, manusia dijadikan daripada air yang memancut. Lelaki sifatnya memancut dan mudah nampak, sebab saluran dia tu sempit dan mudah terasa.
Ataupun bagi perempuan tidak gitu. Dengan sebab itu dia tidak berapa berasa. Tidak berapa berasa. Bila tidak berapa berasa, itulah yang dikatakan tidak keluar tu. Sebenarnya keluar juga. Nabi SAW nak ayat ni, kalau lagi tak keluar, siapa keluar betul di bahagian luar ni, di permukaan ni, sampai kena kain kau, kena pohon kau. Kalau selagi tidak gitu, walaupun pada hakikatnya keluar di bahagian dalam, tidak wajib lagi mandi. Dia kena seperti lelaki, keluar sampai keluar. Ada juga ulama yang mengatakan, sifat air mani yang disebutkan di dalam Quran itu bukan sifat hak lelaki saja yang memancut tu. Perempuan pun lagu tu juga, cuma tidak ketara. Cuma tidak ketara. Itu kata mereka. Sifat memancut tu ada. Bahkan kalau mengikut mazhab Hanafi, kalau seseorang tu air mani dia keluar dengan tidak memancut, lelaki pun dengan tidak memancut, dia tidak kena mandi, walaupun air mani. Tak sekira hak biasa air mani lah. Hak biasa air mani tu memang semua kata oleh sebab penyakit dia darurat dah lah, tak apalah. Kalau paling tinggi dia kata kena mandi dekat nak semaya ke nak gapo, gitulah. Tetapi ketika lain tu tidak wajib lah. Tidak wajib lah. Tapi kalau tidak biasa keluar tu dengan tidak memancut, maka mengikut mazhab Hanafi tidak wajib mandi. Kalau mandi molek, tapi tidak wajib. Hak wajib ni kalau memancut. Kalau bagi lelaki, perempuan dia tidak ada hak tu. Tidak ketara. Keadaan memancut itu tidak ketara. Tetapi berdasarkan hadis ini, perempuan boleh mimpi. Isteri Nabi, adakah dia mimpi? Tidak jelas. Tak ada dalam riwayat mana-mana pun sebut mana-mana isteri Nabi menyatakan dia pernah mimpi. Tak ada. Dengan sebab itu, ada ulama yang mengatakan seperti tadi, ada yang mengatakan tidak, oleh kerana tidak ada dorongan tu luar yang menyebabkan seseorang tu terlalu terfikir, terkhayal-khayal. Sebab apabila dia terdedah kepada banyak macam sekarang ni kan, maka boleh jadilah berlaku. Tapi dalam keadaan tidak ada dorongan tu, maka tidak ada. Walau bagaimanapun diketahui juga macam Ummu Sulaim dan lain-lain, bahawa ihtilam itu ada. Dan bila ihtilam itu ada, hukumnya serupa lelaki lah. Kira-kiranya dia nak cerita di sini, cuma di sini dalam hadis ni tak ada sebut lah. Bila Nabi SAW kata innaman nisa syaqaiqur rijal, serupa dengan lelaki, kira-kiranya hukum dalam kebanyakan perkara secara umumnya, hukum orang perempuan sama seperti lelaki, kecuali ada dalil yang memisahkannya. Ni perempuan, ni lelaki. Kalau tidak, serupa juga di sini. Dan hadis ini juga memberi satu panduan yang jelas kepada kita bahawa orang perempuan itu ada juga air mani. Air mani yang menyebabkan lahirnya anak itu. Bukan kata kelahiran anak ini disebabkan oleh pihak lelaki saja, tidak. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat hak ni juga, tapi hak lain ada sebut mana kalau tidak perempuan tu ada air mani seperti lelaki, macam mana anak tu nak serupa dengan ibu. Ini menunjukkan ada air mani tu. Soal air mani tu sendiri, air tu sendiri ke ataupun hak dalam dia tu, kita kata sperma ataupun ulat benih, hak lelaki hak perempuan tu telur, kita kata tak cara lah. Tetapi ianya mari zahirnya nampak sekali dengan air mani. Hak tu hak nak. Hak tu hak nak. Hak hakikat dia kerana ulat benih, itu soal lain. Tetapi dia mari sekali dengan air mani. Itu hak tu hak pentingnya. Lepas tu bahkan dalam hadis yang lain ada sebut, kalau air mani lelaki itu mengatasi, melebihi air mani perempuan, maka akan menyerupai pakcik dia, alik suami lah. Kalau air mani perempuan itu ala au sabaqa, maka syabah itu serupa dengan alik mak dia. Di situ ramai pula ada orang kata
Ala tu mengatasi. Apa makna mengatasi? Ataupun mendahului. Dia buat tafsiran ikut serah. Dia kata mendahului itu keluar dulu. Ada. Bukan gitu. Tidak makna di sini ala ataupun sabaqah ni makna keluar dulu. Tak. Hak lebih tepatnya ialah ala. Ala tu makna mengatasi, lebih kuat. Tu. Baka dia tu lebih kuat. Maka akan menyerupai hak tu lah. Akan menyerupai hal itu. Kuat itu lagu mana? Bukan dari segi kekuatan seks, bukan. Bukan lebih banyak air mani, tidak sabit itu. Kuat tu dari segi bakar dia tu. Dan hak ni ada sebut dalam hadis. Dan kita pakai hak ni, hak Aristotle kata begitu begini, itu serah ke dia, ikut dia lah hak tu. Tapi kalau tak ada air mani, dia nak jawab lagu mana hak ni? Persoalan hak Nabi ni. Serupa dengan ibu tu mari kok mana? Serupa dengan ibu tu mari kok mana? Dia tak terfikir, boleh jadi ahli fikir ni pun dia tak terfikir juga kali benda lagu tu. Nabi SAW menyelesaikan perkara ni dengan jelas bahawa perempuan ada air mani. Walaupun air mani tu dari segi rupa dia tidak sama dengan lelaki sikit sebanyak, itu soal lain. Dan perempuan lebih mengetahui bahawa yang ini air mazinya, yang ini air maninya, dia lebih tahu. Seperti mana lelaki jugalah. Kalau bangun pagi tu tengok kain tu, kalau basah saja tidak kata basah saja maksudnya. Kalau dalam hadis yang lain disebut dalam Tirmizi misalnya, innamal ma' minal ma'. Air baru kena apabila ada air. Yakni mandi, guna air kan mandi tu, baru kena apabila keluar air. Bukan sebarang air di sini maksudnya. Air mani, bukan semua air yang keluar dah. Sama ada lelaki ke perempuan, boleh tahu air itu air gapo. Kalau air kencing, hancing lah. Air kencing, boleh tahu apa tu. Begitu juga perempuan, dia ada seperti lelaki juga. Bila keluar air mani itu, dia berbeza rasa dia tu daripada hak sebelumnya. Perempuan pun dia ada juga, tapi tidaklah ketara seperti lelaki tu ya, boleh royaknya. Hak lebih-lebih lagi tu tak tahulah, kena tuai diri. Gitu keadaannya. Orang lelaki lebih terasa, orang perempuan tidak gitu. Dan kira-kiranya kalau air mazi saja tu tidak sebanyak tu, apabila keluar tambah dengan air mani jadi banyak. Ketika lebih banyak itulah ketika keluar air maninya. Gitulah kira-kira. Tak apalah. Ya ke mana-mana pun apabila tengok basah. Kalau basah, hak basah tu air mani, bukan air mazi, bukan air lain-lain. Maka wajiblah mandi. Berapa wajib mandi? Ihtilam saja, bukan bersetubuh sebenar pun. Seperti kita sudah di awal bab ini lagi sudah sebut dah, bahawa mandi-mandi ni tanda kesyukuran, kegembiraan. Bila seseorang tu dia mimpi gitu, itu tanda dia ni mempunyai bakat, ada kelayakan untuk mendapat anak, untuk mendapat zuriat. Syukur daripada awal lagi dilatih, daripada muda lagi, daripada remaja lagi, suruh buat gini sebagai tanda kesyukuran. Perempuan tambah lagi, mari kotor. Mari kotor tu tandalah dia boleh, dia ada bakat, ada kelayakan untuk beranak. Dah kalau tak ada dah haid tu, tak ada lah. Tak kena mandi dah lah perempuan bila putus haid. Ataupun muda lagi pun dah tak ada keluar haid, dah ada lah. Sebab apa? Itu tanda besar tu, tanda besar. Dan sebagai syukur, suruh mandi. Bila kita suka kan kita mandi, pakai baju comel-comel, segar berasa, sepuluh raya gapo tu, walaupun tidak ihtilaf, tidak gapo pun, hari gembira, kita mandi. Begitulah juga dengan ihtilaf ini pun. Dan dalam ihtilaf itu mimpi macam-macam lah, boleh berlaku. Supaya lelaki lah juga. Cumanya kebanyakan ulama kata iaitu perempuan tidak seperti lelaki lah dari segi kekerapannya ataupun lebih banyak berlakunya ihtilaf ini. Walaupun ada juga berlaku, tapi tidak setara orang lelaki. Tidak setara orang lelaki.
Itulah bab ihtilam, apabila wanita bermimpi bersetubuh. Tapi bukan, adakah ulama kata isteri-isteri Nabi ni mustahil dia berihtilam? Tak ada dalil. Dan Nabi pun, Nabi ihtilam ke tidak? Kita boleh kata ihtilam ni tidak semestinya bersetubuh dengan orang lain, bersetubuh dengan bini, apa-apanya. Kalau dia ihtilam, setubuh dengan bini dia, atau isteri itu berihtilam setubuh dengan suami dia, iaitu Nabi, apa salahnya? Kalau itu dalam mimpi, tidak mimpi pun boleh. Tidak ada kemungkinan tu ke? Jawabnya, setengah-setengah ulama kata ada. Sebab apa? Dalam hadis ada disebutkan pernah Nabi SAW junub min ghairi ihtilam, dia sebut, tanpa ihtilam, iaitu Nabi SAW berjunub tanpa ihtilam. Tanpa ihtilam tu tanpa mimpi lah, yakni berjunub kerana bersetubuh, yakni ada kemungkinan juga di situ. Sebab dia kata Nabi, dia tidak kata Nabi SAW berjunub hanya kerana nidak, tanpa ihtilam, yakni ada kemungkinannya dia boleh berjunub dengan ihtilam. Dia faham situ, ada kemungkinan, dan itu tidak salah. Dan ihtilam ini boleh berlaku kepada Nabi pun seperti mana dia seperti manusia. Tidak semesti itu dorongan syaitan. Semula jadi manusia, apabila dia ni baligh, dia akan mari benda-benda lagu tu sebagai persediaan untuk kelayakan dia menjadi ayah ataupun ibu. Sebagai persediaan dan dorongan semula jadi, ia mendorong dia semakin kuat untuk menjadi ayah ataupun ibu. Itu tidak salah. Kalau mimpi dengan orang lain, itu pun bukan dalam ikhtiar kita, tidak salah. Tidak salah juga. Kalau kata mimpi bersetubuh dengan orang lain, tidak dosa. Sebab apa? Itu cerita dalam mimpi. Bunuh orang pun orang tidak kira. Tak boleh nak cara mahkamah J ke apa, tak ada. Tu bunuh berapa orang dah dalam mimpi, tak kira hak tu. Hak ni pasal apa ni, tidak dalam ikhtiar kita. Jadi kalau kita mimpi pun tak apa. Orang biasa ni janganlah pula dia kata kurang kita ni dah. Tak usah berasa kurang gitu. Sebagai manusia dia boleh berlaku. Boleh berlaku. Bahkan itu satu pertanda baik. Sihatlah tu. Sebab budak baru lahir jerit tu sihat, orang panggil. Bukan tanda sedih, tanda sihat. Hak ni pun lagu tu lah juga. Jangan dia berasa sedih. Bahkan makna dia ni lelaki sungguh ataupun perempuan sungguh. Bolehlah tu, ada kelayakan gitu. Oleh kerana masa pun tidak mengizinkan kita baca lagi tadi, kita berhenti sekatu lah dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ada beberapa soalan di sini. Ni dulu dah. Apa hukum perempuan memakai pakaian nipis dan berwarna terang, termasuk tudung? Nipis tu kalau membayangkan hak dalam tak boleh, haram. Kalau nipis tu sampai nampak rambut misalnya, nampak rambut lah di sebalik tudung tu, tak boleh lah. Ataupun nampak bahagian anggota tubuh nampak nipis setara tu, tak boleh, haram. Tapi kalau warna terang semata-mata itu tak apa. Bahkan dalam hadis banyak disuruh perempuan pakai warna cerah, bunga ke apa, tak apa. Waktu tu. Tapi jangan nipis. Nipis siap lah, kita kata nipis siap. Nipis siap, tengah jalan tu
Dan nipis ni kira-kiranya kalau cerah, misalnya matahari cerah, kalau orang tengok daripada belakang tu nampak, tak boleh, kena jaga tu. Seperkara. Yang kedua yang tidak tanya di sini, kalau ketat pun tak boleh juga. Yang ni membayangkan susuk tubuh, ataupun bentuk tubuh tu, tak boleh. Di bahagian mana pun tak boleh. Di bahagian betis, paha, pinggang, punggung, dada, gapo, tak boleh. Hak moleknya kena pakai biar sempurna lah. Kalau tidak, jadi tidak sempurna, pakai pada nama saja tak sih lah. Boleh jadi makmum kepada imam mukim sedangkan saya bermusafir pada waktu itu. Boleh. Tak ada jadi masalah untuk jadi makmum kepada imam yang bermukim. Cuma masalah lepas pada tu nak qasar, hak lebih moleknya kita kena sama kita lah, hak musafir itu semaya. Kalau kita ada nak jamak, nak qasar, lebih moleknya begitu. Tetapi setengah ulama mengatakan boleh juga kalau kita semaya dengan hak tu, lepas tu kita semaya jamak, kita niat jamak dulu lagi. Kalau mengikut mazhab Syafi'i boleh. Tapi kalau mazhab lain, Malik ke apa, tak boleh lagu tu. Dia kena sama kita, sama-sama musafir, sama-sama nak qasar, nak jamak. Boleh nak qasar maksudnya jamak lah, jamak qasar dalam waktu zuhur boleh. Tapi setengah-setengah mazhab tak boleh. Tak boleh, dia hanya boleh qasar saja, jamak tak boleh. Itu masih khilaf lah. Kalau nak pakai hak boleh lah gitu. Kedudukan imam perempuan dan makmum sama ketika solat. Sama lagu mana ni maksudnya? Sama betul ke? Sama sah. Tak boleh, kena lebih sikit lah, ke atas sikit lah. Serupa lelaki lah juga. Kalau seorang makmum tu seorang, kalau makmum tu dua orang, dia kena duduk sah, biar jauh lah. Kalau makmum tu seorang, duduk dekat tu imam lah. Yang ni hujung kaki makmum itu biar membetuli ataupun dekat-dekat dengan tumit tu imam. Tak serupa dengan orang lelaki lah juga kira-kiranya. Tapi perincian dia masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Hak moleknya gitulah. Tu imam dia duduk depan. Sebab ada juga dalam setengah-setengah riwayat tu, dia kata tu imam duduk tengah orang perempuan ni, kalau sama dia semaya. Jadi makmum tu ada setengah duduk depan pun tak apa. Atau saya pakai tu lah, jadi wak nampak pelik. Tapi ada dalam riwayatnya gitu. Ada setengah-setengah ulama pakai juga gitu. Hak moleknya kita serupa dengan lelaki lah, dari segi saf tadi. Lepas tu Nabi Musa berkata-kata dengan Allah di Bukit Tursina. Betul. Bukan di situ saja, di lain pun banyaklah dia bercakap dengan Allah, dan dia digelarkan dengan kalimullah. Kalimullah. Apakah perbezaan tarekat dan tasawuf? Dikaitkan dengan amalan-amalan tertentu. Maksudnya lagu mana? Perbezaan tarekat dan tasawuf dengan amalan kita ke amalan tertentu? Kalau lagu mana tak jelas ni soalan ni, takut jawab kan jadi larilah ke lain pula nah. Apa maksud ni? Tidak jelas. Apakah perbezaan tarekat dengan tasawuf? Hak nak tahu hak tu kok dikaitkan dengan amalan-amalan tertentu. Amalan gimana ni? Tertentu. Kok mana tu tak jelas tu soalan tu. Pasal tidak jelas kita tanggung. Yang dimaksudkan ni pertama dari segi tasawuf, tarekat tu dengan amalan-amalan itu, misalnya ni tasawuf ni tarekat, perbezaan yang perbezaan. Dikaitkan dengan amalan, misalnya ada amalan-amalan yang tarekat, yang tasawuf. Ya. Hak tula jatuh nampaknya. Tarekat itu dia ada dalam tasawuf. Kalau tasawuf saja tidak semesti ada tarekat. Tapi kalau tarekat boleh dikatakan adalah tasawuf. Ni istilah ni. Banyaklah tarekat. Tarekat tu cara amalan yang tertentu.
Mengikut kaedah tasawuf golongan tertentu. Itu tarekat. Tasawuf tu lebih umum. Tasawuf ni kalau seseorang tu tak ada tarekat pun dia boleh, orang panggil orang sufi juga. Kalau dia mengamalkan apa yang dipegang oleh orang sufi tu, misalnya jaga hati lah, terutamanya dia untuk membersih hati kan, dia hak tu kira tasawuf dah lah tu, kalau nak kira dalam istilah umum. Dan tarekat ni tarekat tertentu lah, dia ada amalan-amalan tertentu dan kaifiat dia yang tertentu. Dan dikaitkan dengan amalan-amalan tertentu kita ni sebenarnya tak perlu ni hak ni. Dengan nama tasawuf, dengan nama tarekat, tidak perlu. Kalau tak ada hak ni pun seseorang tu boleh sempurna juga. Boleh sempurna juga. Dan tarekat kita bagi orang mengaji hadis ni, cara tu cara Nabi tu lah. Kan Nabi ada cara gini. Dia tidak kata hak tertentu saja itu tarekat Nabi. Kalau kita nak kata tarekat lah, cara dia tu, cara amalan tu lah, biasanya dikaitkan dengan amalan, itulah yang dikatakan tarekat. Kalau maksud amalan-amalan tertentu ni, tarekat umum ni biasanya dia berbeza daripada tarekat Nabi ni. Sebab tarekat Nabi ni dia banyak bacaan lah. Kalau kita kata amalan, zikir, apa, dia sesuai dengan keadaan tu. Misalnya kalau kita kata tarekat Ahmadiyah lah, kita kata contoh tarekat Ahmadiyah, dia akan kata dia akan selalu baca dan menganjurkan orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Misal hak tu baca hak tu sama mana-mana pun, bila-bila pun dia tekan hak tu. Tapi cara Nabi ni kalau kita perhati, dengan lafaz lagu saat ni semua buat gitu, tak ada. Hak adanya bila tengok cermin gini bacanya, bila pakai baju gini bacanya, bila masuk jamban gini bacanya. Itu zikir lah tu lah, tu zikir lah tu. Dan zikir dia tu tidak kata bertempat, khusus dengan zikir tertentu dah. Ada kadang sini. Itu kalau kita nak kata tarekat tu nama kepada zikir ataupun cara kaifiat amalan tertentu, cara Nabi hak dia ajar tu pun boleh kita kata tarekat jugalah. Dah hak itulah sebaik-baik tarekat. Cuma mungkin payah sikit. Sebab apa, nak ingat tu banyak. Nak ingat tu banyak kan. Doa ni zikir ni banyak kan. Hak tadi so aja. Gitu je. Tapi mana lebih molek? Tentulah kita kata hak Nabi ajar itulah hak lebih moleknya. Lepas tu tasawuf. Atas nama tasawuf ni kalau nak tidak perlu. Yang pentingnya pengajaran dia tu. Pengajaran dia tu supaya jaga hati, tidak riak, tidak sombong, tidak takabur, ikhlas ke apa tu. Hak tu kalau kita kata dalam hadis memang ada tekan semua hak tu, dalam Quran ke apa. Ada semua hak tu. Apabila seseorang tu beramal dengan hak tu, kalau kita nak kata orang yang pegang dengan hak tu, dah beramal dengan hak tu, itulah makna orang sufi. Sufi lah. Orang hak beramal dengan sunnah ikut cara Nabi ni, sufi lah. Tapi kalau kita tak suka nama tu, tak sah. Dan sebenarnya istilah tasawuf itu di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat pun tak ada guna istilah tu. Yang adanya dalam Quran tazkiyatun nafs wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Yuzakkihim, dia menyucikan jiwa mereka, hati mereka. Itu salah satu tugas Nabi. Tak ada pula disebut istilah tasawuf. Istilah tasawuf ni kemudian ada. Tapi kalau kita nak pakai jugalah, maka ia tidak lain, hak tula je, iaitu amalan-amalan untuk membersihkan hati kita supaya diterima oleh Allah. Amalan-amalan kita tu tidak bercampur bau dengan syirik dan sebagainya. Itulah tasawuf ni. Itulah rasanya. Dengan amalan-amalan tertentu, hak moleknya kita kata kaitkanlah segala amalan-amalan kita ni dengan sunnah Nabi. Hak tu tak lagi dah. Orang tasawuf pun terima hak Nabi ni lebih baik daripada hak lain-lain. Cuma mungkin cara dia buat gitu tu lebih mudah kepada orang ramai. Lebih mudah kepada orang ramai nak ingat perkara. So tu boleh jadilah. Tetapi kita rasa tidak, kok mana-mana pun tidak sesuai. Dah kalulah hak mudah tu lebih molek, apa Nabi tak ajar lagu tu.
Kalau lagu tu lebih moden. Dia ajar lain-lain sini, lagu lain sini, lagu lain, semua ada. Bukan dari segi bacaan saja, dari segi perbuatan. Misalnya kita kata bak mandi junub tadi. Bila nak mandi junub tu kita ambil air semaya dulu. Tu tarekat, itulah cara Nabi. Dari segi perbuatan yang kita kena tunggu juga tu. Hak itulah yang paling sempurna, tak ada dah hak lain-lain. Apalagi kalau kita tengok dalam tasawuf dan tarekat ni banyak benda-benda yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagilah kita tak boleh ikutlah, tasaduk royak lah siapa pun. Misalnya hari sekian semaya goni, baca goni dalam semaya tu. Ada semaya hari Rabu, semaya hari Khamis, semaya hari Isnin, bacaannya gini-gini. Ada tu dalam kitab tasawuf tu. Padahal dalam hadis tak ada. Jadi tidak lebih kalau kita ikut tu. Dengan sebab itu dia tidak sempurna juga. Kalau nak ikut tu dia kena reti sunnah ni juga. Kalau sampai mengabaikan sunnah, mengenepikan sunnah, duduk amal hak bid'ah, tak ada makna. Tidak akan jadi bersih juga hati tu. Sebab orang tasawuf, ahli tasawuf besar-besar, dia kata ahli tasawuf yang sebenarnya hak ikut Nabi. Hak ikut Nabi itulah. Dan ahli tasawuf yang sebenar dia tidak akan menyalahi Nabi. Kalau menyalahi Nabi tu tak lagi ada, tak kenal lah tu. Tak betul lah. Raikahnya begitulah. Wallahu a'lam. Itu dia apa ni, saya jawab yang oleh Ustaz ni. Dan sikit maklumat ni, ini pihak muslimat ada menyatakan hasrat untuk tak diadakan kelas Tarani. Jadi kitanya pada dasarnya kita setuju dan kita yang berusaha dengan pihak untuk tambahkan masa sejam setengah lagi, mana selepas pada kuliah ni 11.30 kita terus sampai pukul 1. Semuanya kalau nak buat juga kena ada kita melebihi 20 orang lah, baru berbaloi. Maka setakat 5 waktu itu, jadi pihak muslimat bincang lah sama-sama muslimat tu, supaya kita boleh adakan cepat mungkin. Tarikh tu kita boleh buat bila masa hari Sabtu lah, mana ni tahu mana kita boleh terus start. Yang kami tahu kita boleh start kelas lagi. Dan kita untuk kuliah kita setakat ni kita masih pada sini. Masa kita dengan pihak terpadu ni sudah klik juga. Kita dah bayar RM6,000 daripada bulan Januari lagi dia diminta. Tapi cepatnya jelek lagi. Tak selesai lagi. Dari segi pembayaran apa semua selesai dah. Saya pun tak tahu pasal benarnya. Sekali saya tengok ni, bukan tu dia sangat pecah dinis keping. Kita terus boleh guna. Tapi dia masih mengharapkan tender boleh kumpul. Dia nak buat benda tu. Itu yang saya pun sedih. Deposit apa semua kita dah bagi. Jadi mana untuk saya kita setiap kali kita pilih di sini sementara dia bagi genat. Jadi majlis ucapkan terima kasih kepada Maulana Ustaz Ansri dan bersama-sama kita untuk majlis kita hari ini macam tersebut. Terima kasih.